Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada hari ini melaksanakan kewajipan kita selaku orang Islam, selaku orang yang beriman, iaitulah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Maka pada malam ini pengajian kita adalah kesinambungan seperti silibus-silibus kita yang telah lalu, iaitulah pengajian pada malam ini menerusi kitab Munyatul Musalli di halaman muka surat 19 bagi kitab Jawi pada baris yang baris yang ke-8 dibilangkan daripada atas. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ala bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan demikian lagi sayugianya, yakni semolek-moleknya diamalkan beberapa aurat ini, kerana faedah beberapa aurat ini amat besar dan mewajibkan yang mengamal akan dia akan beberapa aurat ini mewajibkan husnul khatimah. Jadi di dalam kitab kita ini, perbicaraan pada malam ini ialah berkaitan dengan wirid-wirid yang diamalkan oleh ulama-ulama yang telah dilaksanakan amalan tersebut secara istiqamah, baca dengan secara senantiasa, baca yang berpanjangan, ataupun di dalam bahasa Kelantan menyebutkan dengan amalan yang sokmo-sokmo buat. Itu dikatakan wirid. Maka perbicaraan pada malam ini ialah wirid-wirid, suatu amalan hak kita buat secara istiqamah, yang boleh kita amalkan kerana terdapat padanya beberapa faedah-faedah yang amat besar. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu, pengarang kita mendatangkan wirid-wirid setelah mana kita selesai daripada mengerjakan
sembahyang. Maka diselitkan pada malam ini pula setelah mana membicarakan berkaitan dengan wirid-wirid setelah mana selesai daripada solat, zikir-zikir selesai daripada solat, diselitkan setelah daripada itu wirid-wirid hak bukan kita laksanakan, yang bukan tertentu, ataupun wirid-wirid hak diamalkan oleh para ulama. Apabila mereka amal, terbuka kepadanya beberapa faedah-faedah setelah diamalkan oleh ulama-ulama tersebut. Lalu tu dimuatkan oleh Syekh Daud rahimahullahu ta'ala kepada kita di dalam kitab Munyatul Musalli ini. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi sayugianya, yakni semolek-moleknya, bagusnya. Sayugia maknanya baguslah, eloklah, diamalkan pula dengan beberapa aurat ini. Setelah mana kita amal, menjadikan amalan yang istiqamah, maknanya bacaan-bacaan, zikir-zikir setelah mana kita selesai daripada solat, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian lagi di antara wirid-wirid yang lain yang bagus ataupun elok kita amalkan ialah beberapa wirid ini, beberapa aurat ini, beberapa wirid-wirid ini. Wirid maksudnya amalan yang kita lakukan secara istiqamah, itu maksud wirid. Kenapa dikatakan elok kita amalkan beberapa wirid-wirid hak lagi akan disebutkan ini? Kerana faedahnya, kerana kegunaannya, kerana faedahnya tu, faedah beberapa wirid-wirid hak dia akan sebut nanti ni amat besar faedah dia. Faedahnya besar dan mewajibkan, mewajib dengan maknanya dan mensebabkan bagi orang yang beramal tu, dan mewajibkan yakni mensebabkan bagi yang mengamalkan dia kan beberapa wirid-wirid ini, mensebabkan, mewajibkan husnul khatimah. Husnul khatimah maksudnya al-maut alal iman, mati dalam keadaan kita, maknanya dalam agama ataupun di dalam iman. Yang lawan ialah su'ul khatimah, na'udzubillah, mati dalam keadaan jahat, mati dalam keadaan kufur. Maka ini kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita meninggal dunia dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Yang kita inginkan, yang tiap-tiap daripada orang yang beriman mendambakan kematian di dalam kematian yang baik, yang dikatakan dengan husnul khatimah, mati dalam iman. Jadi kata Syekh Daud rahimahullah ta'ala, ada beberapa wirid-wirid yang faedahnya besar. Di antaranya mensebabkan bagi sesiapa yang mengamalkan wirid-wirid ini mati dalam iman. Yakni dengan bahawanya mudah-mudahan siapa yang beramal dengan wirid ini mati ia di dalam keadaan yang baik, mati dalam iman. Bahkan bacalah maknanya wirid-wirid ini. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ianya telah dicuba, telah dibaca, telah dijadikan amalan yang istiqamah oleh para ulama, maka di antara kesannya mati di dalam iman. Walaupun ianya bukannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu dikatakan ianya adalah amalan-amalan daripada para ulama yang istiqamah, yang telah dicubakan dan diberikan oleh Allah Ta'ala. Sesiapa ulama tersebut tak kala mengamalkan dengan wirid-wirid ini, matinya di dalam keadaan husnul khatimah. Maka apakah wirid tersebut? Iaitulah wirid-wirid yang amat besar faedahnya,
yang menyebabkan bagi mati seseorang yang mengamalkan wirid ini dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam kematian yang baik, mati dalam iman. Iaitulah dibaca pada pagi. Baca pada pagi. Pada pagi tu baca, kemudian daripada sembahyang subuh, selesai daripada sembahyang subuh baca. Dan maghrib dibaca juga pada waktu maghrib. Maknanya sekali kita baca, maknanya kita baca pada waktu subuh, pada waktu pagi. Kemudian kita baca juga pada waktu malam. Itu maksudnya. Baca selepas daripada subuh, baca selepas daripada maghrib, tambahan daripada wirid-wirid yang telah kita maklum daripada zikir-zikir selepas daripada solat. Hak tu tak boleh nak tinggal dah, kerana daripada Nabi SAW. Hak zikir-zikir kita maklum tu, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan lain-lain daripadanya. Hak telah kita belajar. Hal ini sebagai tambahan. Tambahannya maka kita amal lah. Kita amal. Maka di antaranya wirid ni, bacaannya begini: Subhanad-daimi, Subhanad-daimil qaim, Subhanal qaimid daim, Subhanal hayyil qayyumi, Subhanallahil azim wa bihamdih, Subhanal malikul qudusi, Subhana rabbil malaikati warruh. Itu bacaannya. Maka bacaan ini dibaca pada waktu pagi selesai daripada subuh, dan selesai daripada waktu maghrib. Baca 3 kali. Siapa yang mengamalkan dengan bacaan tersebut, dijadikan amalan yang istiqamah, yang berpanjangan, yang senantiasa, maka ianya mensebabkan bagi seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati dalam iman. Itu antara amalan-amalan ataupun wirid-wirid yang boleh kita baca. Demikian lagi wirid-wirid yang sebaiknya kita amalkan selain daripada wirid-wirid yang telah kita belajar dulu. Demikian lagi di antara wirid-wirid yang baik untuk kita amalkan ialah Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Baca itu 3 kali juga. Ini di antara wirid-wirid yang jika kita amalkan, maka ianya mesebabkan bagi husnul khatimah. Itu 2 wirid yang telah kita disebutkan di dalam kitab ini. Habis. Demikian lagi. Ini nak bicara kepada kita wirid-wirid je ni pada malam ni. Wirid-wirid yang elok untuk kita amalkan, yang mempunyai faedah-faedah tertentu. Demikian lagi istighfar al-ariful amjadi. Dan demikian lagi istighfarul arif al-amjad as-sayyid asy-syarifi Abdullah bin Alawi al-Haddad. Demikian lagi wirid-wirid yang baik untuk kita amal ialah istighfar. Istighfar ni istighfar hak siapa ni? Istighfar al-arif. Al-arif itu bukan nama. Al-arif tu ialah satu gelaran yang bermaksud seseorang yang benar-benar makrifat Allah, seseorang yang benar-benar mengenal Allah, yakni dengan bahawa mengenal pada tahap yang khusus, makrifatul khassah, dengan bahawa seseorang ini digelar dengan arif daripada kerana beliau ialah seorang waliullah. Maka wali digelar dengan al-arif. Al-arif ni gelaran bagi seseorang wali. Itu al-arif. Bila disebutkan dalam kitab al-arif, al-arif maksudnya satu gelaran kepada para wali. Jadi al-arif al-amjad. Al-amjad maksudnya yang mulia. As-sayyid
As-Sayyid, apabila disebutkan dengan As-Sayyid, ianya ialah keturunan Nabi daripada sebelah Hasan, anak Nabi cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dikatakan As-Sayyid. As-Sayyid ni ialah satu keturunan daripada Hasan. Asy-Syarif, Asy-Syarif itu pun gelaran juga, gelaran bagi keturunan Nabi daripada keturunan Husain. Itu digelar dengan Asy-Syarif. Jadi kalau disebutkan As-Sayyid sebelah Hasan, bila disebutkan Asy-Syarif ialah sebelah Husain, ialah sebelah Sayyidina Husain. Itu di antara istilah-istilah. Jadi istighfar bagi Al-Arif Al-Amjad As-Sayyid Asy-Syarif, namanya ialah Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, alaihi manallah tawaliyal amdad, ke atasnya mudah-mudahan ke atasnya Allah Ta'ala karuniakan kepadanya maknanya bantuan-bantuan yang berpanjangan. Itu doa pengarang kita kepada Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, seorang awliya illahi ta'ala. Maka di antara wiri-wiri yang dibaca oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setengah daripadanya mewajibkan husnul khatimah. Maka kita baca ni mensebabkan bagi husnul khatimah, mudah-mudahan. Maka kita baca, ianya setengah daripada mewajibkan husnul khatimah, baik kematian kita mati dalam iman, tak kala hendak mati. Maka dibaca ba'dal maghrib, dibaca selepas daripada maghrib 4 kali. Kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Baca 4 kali tiap-tiap lepas daripada maghrib. Tapi jangan buang hak Nabi tu. Jangan tinggal hak Nabi. Hak Nabi, hak telah kita maklum, datang warik-warik selepas daripada solat, baca hak ni, baca hak ni tambahan. Tambahan daripada situ untuk kita amal. Yang mana ada beberapa faedah-faedah kalau kita amal. Di antaranya mensebabkan bagi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baca lepas daripada maghrib 4 kali Astaghfirullahalazim. Kalau dalam kitab tu Al-Azimi, itu silap tu, Al-Azima alladzi la ilaha illa huwal hayy huwar rahmana ar-rahima al-hayya al-qayyuma alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Begitu. Macam istighfar hak lepas daripada solat lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada orang baca huwal hayyul qayyum, boleh juga, dua-dua boleh. Bacaan tersebut sah kedua-dua, betul kedua-dua. Bukan kata kerana apa kamu baca al-hayyul qayyum, hak ni baca al-qayyum, al-qayyumu, al-hayyul qayyumu. Beza ni, baris ni, kedua-duanya betul. Kedua-duanya ialah sama sahaja. Cuma adalah dari sudut nahunya dibincangkan oleh ulama-ulama nahu. Begitu. Baik. Dan demikian lagi barang yang dinaqal daripada Arif Al-Bakri. Dan demikian lagi, di antara wirid-wirid yang elok untuk kita amalkan ialah wirid yang diambil daripada Arif. Bila sebut Arif ialah para wali lah. Dan demikian lagi wirid-wirid yang diambil daripada Arif Al-Bakri. Berkata ia Arif Al-Bakri, ini awliya illahi ta'ala, barang siapa membaca akan selawat ini di dalam umurnya, umur seseorang umurnya umur barang siapa, siapa-siapa yang membaca selawat hak lagi akan disebut ni di dalam umur dia, dalam kehidupan dia, dan jikalau sekali sekalipun, walau hanya baca sekali, usahakan amal banyak kali, sekali sahaja baca. Siapa hak baca selawat ni, dipelihara akan dia akan barang siapa
daripada api neraka. Allah Ta'ala pelihara dia daripada api neraka, yakni mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Ta'ala akan sesiapa yang membaca daripada api neraka. Dan wajib bagi husnul khatimah, yakni mesebabkan sesiapa yang membaca selawat ini walau sekali bagi husnul khatimah, mati dalam iman. Apakah selawatnya? Yang disebutkan oleh Arif Al-Bikri ni, iaitulah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak baca sambung, Allahumma salli ala Muhammadinil Fatihi, gitu. Dia kena ada nun kecil lah. Itu kaedah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini dikatakan dengan selawat Fatih, nama dia. Itu selawat Fatih. Siapa yang amal dengan selawat ni dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada api neraka dan mesebabkan bagi seseorang mati dalam iman. Ini ialah amalan yang telah dicuba oleh para ulama kita. Faedah setengah daripada perkara yang sudah mujarab. Ini suatu faedah. Setengah daripada perkara yang sudah mujarab, setengah daripada perkara yang telah dicuba serta berkesan, itu dinamakan mujarab. Misal kita kata ubat ni mujarab ni, makan untuk pening kepala. Mujarab ni, apa maksud mujarab? Telah dicuba serta benda tu berkesan, itu nama mujarab. Maka demikianlah di antara perkara-perkara yang mujarab yang telah dicuba dan berkesan, dicuba oleh para ulama, barang yang disebut oleh Sayyidi Muhammad Ghausillah. Ghausillah ni pun bukan nama ni. Ghausillah ni satu pangkat awliya illahi ta'ala, maknanya orang wali lah. Al-Arif gelaran bagi awliya illah, Ghaus pun gelaran bagi awliya illahi ta'ala. Ini ialah gelaran-gelaran bagi para-para wali. Jadi katanya di antara beberapa wirid-wirid yang telah dicuba oleh para-para awliya illahi ta'ala ialah disebutkan oleh Sayyidi Muhammad Ghausillah pada kitabnya, kitab Sayyidi yang bernama Jawahir, bahawasanya barang siapa membaca pada hari Ashura, dia baca pada hari Ashura. Bila hari Ashura? Pada hari yang ke-10 bulan Muharram. Baca tu 70 kali baca. Apa bacaannya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali. Bila masuk hari Ashura baca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa faedahnya tadi? Bahawasanya orang yang baca hak ni maknanya mati dalam iman maksudnya. Jadi sesiapa, maaf tak sebut lagi tu. Siapa yang baca dengan wirid tersebut 70 kali, kemudian setelah mana baca 70 kali tadi, dibacanya akan doa ini pula, kemudian daripada 70 kali, itu kitab jatuh tu. Kemudian daripada 7 kali, bukan, kemudian daripada 70 kali kita baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir tadi tu. Jadi siapa yang baca hak tu 70 kali, kemudian disusuli pula dengan doa ni, nascaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu. Tak mati pada tahun tu. Tak ada apa dah lah, syirik dah lah. Tak mati kalau baca hak tu. Bukan. Maksudnya kalau kita baca hak tu, maknanya tak mati pada tahun tu
dengan bahawanya jika kita telah sampai ajal pada tahun tersebut, maka Allah Ta'ala tidak memberi taufik, Allah Ta'ala tidak memberi kepada kita gerakan hati untuk kita membaca wirid tadi. Begitu maksudnya. Bukan kata syirik dak ni. Bukan kata syirik dak. Jadi siapa hak baca 70 kali kemudian baca doa, lepas daripada baca 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir tadi, nescaya tidak mengenai mati pada demikian tahun tersebut. Dan jika hampir ajarnya, kalaulah pada tahun tu sampai dah tempoh ajar dia telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dia akan mati sekian-sekian hari bulan, maka tiada diberi taufik pada membacanya, membaca doa ini. Maka kalaulah pada tahun tersebut ialah tahun yang mana telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala azali lagi, segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka pada tahun tersebut Allah tak beri taufik kepadanya untuk membaca akan wirid tersebut. Iaitu doa tersebut ialah subhanallah mil'a mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinata arsy la malja wa la manja minallah illa ilaih, subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatihi tammah kulliha as'aluka salamah birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala nabiyyil khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu ialah di antara wirid-wirid yang elok untuk kita baca. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum kita menghabiskan dan kita untuk solat isyak, akhir sekali, dan demikian lagi, setengah daripada faedah yang amat besar, kata Al-Arif, ni awliya illahi ta'ala, kata Al-Arif billah Sayyidis Sanusi pada risalahnya yang bernama Mujarrabat, nafa'alallahu bibarakatih, barang siapa membaca akan doa ini pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malamnya, tiada mengenai akan dia anak panah, dan tiada mengenai akan dia pedang, dan tiada mencapai akan dia akan barang siapa daripada seterunya sesuatu yang dibenci, dan tiada mengena akan dia pedih dengan makna sakit ataupun balak, dan tiada mati selama ada ia barang siapa membaca akan dia. Jadi kata setengah di antara amalan para wali ni, ini bukan daripada hadis Nabi, tidaklah ni. Ini ialah amalan yang telah dilakukan oleh para ulama, para awliya illahi ta'ala, iaitulah As-Sayyidi Sanusi yang disebutkan oleh Syekh Daud rahimahullah ta'ala. Jadi katanya siapa hak baca doa ni tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tak kena anak panah, tak kena pedang. Maksudnya di sini seolah-olah kita kata ilmu kebal lah. Kalau orang tuju kepada kita sihir ke, maka ianya dapat menepis, membenteng diri kita daripada perkara-perkara yang tidak elok tadi. Kalau orang nak mengkhianati kita, maka amal doa ni. Dan tiada mencapai bagi orang tersebut daripada seteru. Takkan kena benda-benda hak seteru kita nak buat pada kita. Dan tidak akan mati dia selama mana dia duk buat amal dengan doa ini. Ini maksud seperti tadilah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala telah tetap, maknanya kalau benda tu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ajar kita azali lagi, maka kalau sampai masa umur kita tu, contohnya tahun ni kita akan mati sebagaimana di dalam ilmu Allah, sebagaimana di dalam iradat Allah, maka pada ketika itu orang tersebut akan dilupakan oleh Allah untuk beramal dengan amal ini. Kerana sebelum ni dia doa amal. Jadi tahun tu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala azali lagi dia akan mati, maka pada tahun tu dilupakan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia tak beramal dengan doa ni. Itu maksudnya. Apakah doa tu?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallam, barisnya wasallam. Kerana tadi wasalla. Kalau wasallallah, akhir mesti wasallama. Wasallam. Kalau salli di akhir wasallim. Dia begitu. Dia kaedahnya begitu. Itu dalam pembelajaran kita di dalam tata bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman wa sallama tasliman daiman. Harastu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamutu wal ja'tu zuhri fi hifzi zalika lil hayyil qayyum wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarika fi jiwarillah alladhi la yuramu wa la yudamu wa la yustabahu wa fi zimmatihi wa dhamanihi alladhi la yukhfiru dhamana abdihi wastamsaktu bil urwatil wusqa rabbi wa rabbi kulli syai'in wa rabbis samawati wal ard la ilaha illahu fattakhizhu wakilan tawakkaltu ala Allah wa'tasamtu billah wa fawwadtu amri ila Allah ni'mal qadirullahil fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa dawama mulkihi wa midada kalimatihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka diulangkan fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 77 kali. 7 kali bacaannya. Maka seseorang yang mengamalkan dengan bacaan tersebut, kata Al-Arif Billah Sayyidis Sanusi, maka seseorang itu dibentengkan dirinya daripada terkena sihir-sihir dan lain-lain daripadanya. Wallahu a'lam. Perbicaraan seterusnya berkaitan dengan sembahyang secara berjemaah. Itu hanya selingan sahaja menerusi kitab Muniyatul Musalli, setelah mana pengarang kita membicarakan berkaitan dengan wirid solat. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.